Faham tak soalan ni? Kenapa seorang Nabi diceritakan dengan panjang, tidak dalam banyak surah, hanya dalam satu surah? Dan lebih menarik lagi, inilah satu-satunya Nabi yang Allah cerita secara kronologi. Tahu kronologi? Dari awal kanak-kanak sampailah menjadi menteri. Dia adalah perjalanan kronologi. Kenapa? Kenapa begitu? Baik. Kalau anda tengok peta semenanjung Arab, tak ada satu lokasi pun yang mereka duduk di situ dan mereka tahu cerita Yusuf sebelum Nabi Muhammad diutuskan. Tak ada seorang pun tahu tentang cerita Yosef dalam Bible, Old Testament, New Testament ke, Taurat. Tak ada orang tahu pasal cerita Yusuf di tanah Arab kecuali beberapa orang di Yathrib, iaitu Madinah. Kalau anda cakap cerita Yusuf kepada Quraisy, mereka tak pernah dengar cerita ni. Kalau anda sembang dengan orang Arab Yaman, mereka tak pernah dengar cerita ni. Kalau anda sembang dengan orang Arab Madian, utara sikit, Kedah katakan, mereka tak tahu cerita Yusuf. Anda sembang dengan orang Yaman, Johor contohnya, mereka pun tak tahu. Dia mau cerita pasal Gabriel ni, kami tak pernah dengar. Tetapi daripada seluruh semenanjung tanah Arab itu, yang tahu cerita Yusuf bila anda buka mulut hanyalah beberapa orang Yahudi di Yathrib. Agak-agaknya kenapa Allah bawa cerita yang diketahui cerita ini oleh mereka yang duduk di Yathrib, sedangkan surah ni turun kat Mekah, turun pada Rasulullah, Nabi berada di Makkah. Tapi bapa cerita Nabi ini yang mengetahuinya adalah mereka yang duduk di Yathrib. Ini menunjukkan apa, adik-adik? Apabila dalam surah Yusuf ada cerita pasal Nabi Yusuf, dan cerita Nabi Yusuf ni ada dalam kitab kamu, wahai Yahudi, ada dalam kitab kamu Yahudi. Dan di mana duduk Yahudi? Di Bangi. Hello, bangun. Yahudi tak duduk di Madian, Yahudi tidak duduk di Yaman, Yahudi hanya duduk di Yathrib. Artinya apa? Seolah-olah Allah Ta'ala nak memujuk Yahudi pergi ke Makkah tu. Ada orang bawa cerita yang sama dengan cerita kamu. Ada seorang lelaki yang sedang bercakap tentang suatu cerita yang juga ada dalam kitab kamu, dan cerita dia jauh lebih terperinci daripada kitab kamu. Kamu punya kitab ada sebut pasal Yosef, tetapi tak panjang mana. Dia berbicara tentang sesuatu yang ada dalam kitab kamu, bukan setakat lebih panjang daripada apa yang ada dalam Taurat, bahkan lebih benar daripada apa yang ada dalam kitab kamu. Pergilah pada dia, kerana dia adalah bukti pengganti Musa telah datang, pengganti Isa telah datang, Rasul telah datang, Rasul akhir zaman telah datang, yang dinyatakan sendiri dalam kitab kamu, wahai Yahudi. Duka citanya dia bukan daripada Bani Israel, tetapi dia menyampaikan sesuatu yang ada dalam kitab kamu. Pergilah ke Makkah, tolong dia. Dia memerlukan pertolongan kerana abang-abangnya sendiri sedang menjatuhkannya ke dalam telaga. Boleh faham? Saya guna bahasa kias. Adik-beradiknya sendiri namanya Quraisy sedang mencampakkan dia ke dalam telaga. Dia mahu dibunuh oleh kaumnya sendiri. Tolong dia. Wahai Yahudi, tolong dia. Sebab itu Allah turunkan cerita namanya Quran dalam bahasa Arab, mirip dengan cerita dalam kitab Yahudi, sebagai titik persamaan. Kamu, kalau kebetulan ada seorang Kristian, dia mengkaji mengenai Yusuf dalam Bible. Saya mengkaji Yusuf dalam surah Yusuf, dan dia datang pada saya tanya soalan mengenai benarkah Yusuf mengeluarkan bajunya bila digoda oleh Zulaikha. Sebab Bible kata begitu. So saya, bila dia nak bersembang pasal Yusuf, saya seronok nak sembang.
Sebab dia dah ada idea pasal Yusuf, dan saya sudah ada keterangan pasal Yusuf. So kita dititip sama untuk bersembang. Tapi kalau orang tu dia tidak ada sebarang pengetahuan tentang Yusuf, dan anda nak berdakwah tentang Yusuf, dia ada cabaran dia. Tetapi kalau orang tu sudah ada pengetahuan tentang Yusuf, dia memudahkan anda untuk bersembang. Anda sudah ada jambatan adik-adik. Jambatan. Anda sudah bridging the gap. Anda sudah boleh bersembang dengan dia. Seronok bersembang bila seseorang itu benar-benar study Bible. InsyaAllah kita ada cara untuk mendekatkan dia kepada Quran, iaitulah melalui cerita yang sama ada dalam kitab depa. Boleh nampak Faham tak? Kebetulan Nabi seperti seolah-olah sedang dipukul oleh abang-abangnya sendiri, dan sebentar lagi abang-abangnya akan campakkan Rasulullah SAW ke dalam telaga. Mudah-mudahan Yahudi Madinah akan pungut Nabi, selamatkan Nabi, lindungi Nabi, bawa ke Yathrib. Harapnya begitu. Tetapi mereka tidak melakukan begitu. Sampai kesudah mereka tak datang untuk menyatakan keimanan kepada Rasulullah kerana hasad, dengki, cemburu. Dia bukan daripada Bani Israel, dia Bani Ismail.